Assalamualaikum dan salam hormat. Hari ini 23 Julai kita bertemu lagi dalam MG Flash bersama saya Khalis Kadir. Polis mengambil keterangan 5 individu bagi membantu siasatan kes pergaduhan di sebuah kedai makan di Bukit Bintang, Kuala Lumpur seperti yang tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Damwangi, Asisten Komisioner Nur Delhan Yahaya berkata, pihaknya mengesan satu video pergaduhan yang dimuat naik seorang pemilik Facebook pada 2.30 petang semalam. Katanya, hasil siasatan mendapati kejadian berlaku jam 5.30 pagi pada Ahad lalu. Dalam video berkenaan, terdapat beberapa pelanggan bertengkar sebelum salah seorang lelaki membaling kerusi ke arah sekumpulan pelanggan. Susulan itu, berlaku pergaduhan antara mereka sehingga memaksa mereka yang berada di kedai makan berkenaan beredar. Sehubungan itu, polis merakam keterangan 5 individu bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 323 Kanun Kesesaan kerana mendatangkan kecederaan. Jelas Asisten Komisioner Nur Delhan, tas siasatan sedang dilengkapkan dan akan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut. Sebuah rumah musnah dalam kebakaran berhampiran Sekolah Kebangsaan Jalan Baharu, Parit Buntar malam semalam. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak berkata, maklumat mengenai kebakaran itu diterima pihaknya sekitar jam 8 malam. Susulan itu, anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Kurau dikejarkan ke lokasi kejadian dengan dibantu BBP Bagan Serai, Pasukan Bomba Sukarela PBS Jalan Pantai, PBS Parit Buntar dan PBS Kuala Kurau. Operasi yang diketuai penolong penguasa bomba Muhammad Irham Muhammad Zain tamat kira-kira jam 11 malam. Dalam kenyataannya, ia memaklumkan kebakaran melibatkan sebuah rumah yang terbakar 80%. Api turut mengakibatkan 6 buah motosikal pelbagai model yang musnah terbakar. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dan kecederaan dilaporkan. Polis akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang terbabit dalam himpunan #turun yang dijadualkan berlangsung di hadapan sebuah pusat beli belah di Jalan Tuanku Abdul Rahman di Ibu Negara hari ini. Ketua Polis Daerah Damwangi, Asisten Komisioner Nur Delhan Yahaya berkata, sehingga kini tiada notis pemakluman untuk menganjurkan himpunan itu kepada pihaknya mengikut Akta Perhimpunan Aman 2012. Susulan itu, orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyertai himpunan tersebut. Terdahulu, media melaporkan kira-kira 20 kumpulan pelajar memberi amaran untuk turun ke jalan raya bagi protes sekiranya kerajaan gagal menangani beban kos sara hidup. Jurucakap kumpulan itu, Presiden Kesatuan Pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Alif Naif, menyenaraikan 5 tuntutan terhadap kerajaan. Antaranya memotong gaji menteri dan timbalannya serta menyediakan bantuan tambahan kepada rakyat. Desakan lain termasuk pemberian subsidi yang berterusan, kawalan harga makanan yang dijual di universiti dan penyelesaian kepada isu jaminan makanan negara. 3,873 kes baharu COVID-19 direkodkan pada Jumaat dengan 7 daripadanya membabitkan kes import. Melalui maklumat di portal COVID Now, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM turut memaklumkan 14 kes kematian baharu akibat wabak itu dicatatkan dengan 3 daripadanya melibatkan kes di luar fasiliti hospital atau brought in death BID. Angka berkenaan menjadikan jumlah kematian dalam negara kini mencecah 35,902 kes. Sementara itu, kes aktif COVID-19 pula mencatatkan sebanyak 48,668 kes dengan 47,139 atau 96.9% merupakan individu dikuarantin di rumah. Seramai 32 pesakit pula berada di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC, manakala 1,447 pesakit COVID-19 ditempatkan di hospital dengan 28 pesakit dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU.
Kes sembuh yang direkodkan pada Jumaat ialah 2,607 kes, menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh dalam negara kepada 4,559,545 kes. Polis Arab Saudi menahan seorang lelaki rakyat tempatan yang didakwa terlibat dalam membantu urusan seorang wartawan bukan Islam yang memegang kerakyatan Amerika Syarikat untuk memasuki Tanah Suci Mekah. Lelaki berkenaan dikenali sebagai Gil Temery yang bekerja untuk siaran bebas Israel, Channel 13. Menurut agensi berita Arab Saudi SPA, kedua-dua mereka menggunakan laluan yang dihaskan kepada orang Islam. Satu perbuatan yang secara jelas melanggar undang-undang yang melarang kemasukan orang bukan Islam ke Tanah Suci Mekah. Pihak berkuasa Mekah menegaskan bahawa segala undang-undang yang telah ditetapkan negara itu perlu dihormati dan dipatuhi oleh setiap pengunjung Tanah Suci, khususnya di Masjidil Haram di Mekah dan Madinah. Tegasnya, sebarang pelanggaran seperti itu dianggap sebagai jenayah yang tidak boleh diterima dan hukuman akan dikenakan terhadap pelaku jenayah berdasarkan peraturan yang ditetapkan. Kes wartawan itu telah dirujuk kepada pejabat pendakwa raya untuk tindakan selanjutnya. Warga asing yang dikesan pesakit pertama menghidap cacar monyet di Thailand dilaporkan menghilang diri di Phuket. Dia gagal dikesan selepas disahkan dijangkiti virus itu. Ketua Polis Phuket, Major Jeneral Serpan Sirikong berkata, berdasarkan rakaman kamera litar tertutup CCTV, lelaki berkenaan kali terakhir dilihat di lobi hotel pada Rabu. Susulan itu, pegawai kesihatan dan pihak berkuasa tempatan sedang mempergiat usaha untuk mengesan lelaki berusia 27 tahun itu untuk memberikan rawatan perubatan yang sewajarnya dan membendung penularan penyakit berkenaan. Ketua Kesihatan Wilayah Phuket, Dr. Kusak Kukiatikon berkata, lelaki itu mengalami simptom seperti demam, batuk, sakit tekak, hidung berair dan ruam sejak seminggu lalu dan pada 16 Julai, dia diminta menjalani kuarantin di rumah sementara menunggu keputusan ujian makmal. Bagaimanapun katanya, lelaki itu telah keluar dari apartmennya dan mendaftar masuk ke sebuah hotel selepas dimaklumkan mengenai keputusan ujian saringannya pada 18 Julai. Jelasnya, pihak berkuasa kesihatan sedang berusaha mengesan kontak rapat. Sehingga kini lebih 150 individu telah berhubung dengan lelaki itu. Berita itu tadi mengakhiri MG Flash buat masa ini. Teruskan setia bersama Malaysia Gazette. Bagi mengikuti pelbagai berita terkini melalui platform media sosial di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Saya Khalis Kadir, kita bertemu lagi dalam MG Flash 2 petang nanti. Assalamualaikum dan salam hormat.